Kita rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti, ikhlas membantu, amanah dalam menyempurnakan tanggungjawab, bekerja bersungguh-sungguh, jujur dalam setiap tindakan, mematuhi undang-undang, dan kita tidak memberi dan menerima rasuah. Anda boleh lakukan perubahan, perangi rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan secara langsung dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Pada kali ini forum kita diadakan di Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur. Kita sedang berada di Dewan Baru yang begitu indah pada malam ini secara langsung. Pada malam ini kita akan membincangkan tajuknya, Pemudah yang Menyusahkan. Jadi kepada penonton di rumah, ya, kalau di Dewan pada malam ini penuh dengan penonton, di rumah kita harapkan panggil anak beranak kita, adik-beradik kita, kumpul depan TV, tontonlah bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Jangan tengok channel lain. Cerita itu lagi tak ada manfaat. Tengoklah bicara wara terbaik ini. Kita membicarakan banyak tajuk-tajuk berkaitan dengan Islam yang akan meningkatkan ilmu kita daripada semasa ke semasa. Baik, forum kita dianjurkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Dan bila dikaitkan dengan SPRM ini, sudah tentulah panelnya adalah salah seorangnya pada malam ini. Baik, saya perkenalkan dulu yang paling hampir dengan saya, tidak asing lagi, minggu depan pun sama. Kita berjumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak asing lagi kepada kita yang bahagia, Ustaz Muhammad Kazim alias Al-Hafiz, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah, Ipoh, Perak. Ustaz, apa khabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz, ya. Okay, malam ini ada lagu pasal rasuah, Ustaz? Ada. Baik, saya sedang menunggu. Banyak permintaan. Selalunya dalam Facebook ni, carian Facebook, Ustaz, ya, kepada para penonton siapa nak berinteraksi dengan kita lah, ya. Forum Perdana Ehwal Islam, ya, type Forum Perdana Ehwal Islam, yang berlatar belakangkan warna biru itu, kita boleh berinteraksi melalui laman Facebook, ya. Kita dah kenal Ustaz Kazim, kita tengok pula tuan rumahnya, ya, yang berbahagia pertama kali saya dengan Datuk ni. Yang bahagia Datuk Hajah Latifah Haji Muhammad Yatim, Timbalan Pesuruh Jaya SPRM Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa makna warna biru wajah malam ni, Datuk? Birunya, biru tu warna di syurga. Alhamdulillah. Ya, saya rasa orang yang menonton Forum Perdana ni, Datuk, ini semua ciri-ciri nak masuk syurga. Cerita tu saya belum tentu lagi. Baik, kita mulakan forum kita pada malam ini atas tajuk Pemudah yang Menyusahkan. Ustaz Kazim, ya. Islam ini agama yang mudah. Ya, kalau kita tengok hidup ni, saya pun masuk Islam pun kerana Islam itu mudah. Kalau Islam itu menyusahkan, buat apa masuk Islam? Yeah. Jadi kerana dia mudah, kita masuk. Jadi masalahnya agama Islam yang mudah ini, kenapa kadang-kadang jadi menyusahkan? Dihadapi, terutamanya sebahagian pada kita ni, ada yang menganggap bahawa Islam itu menyusahkan, sedang ia satu yang memudahkan. Ustaz Kazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya Islam ini seperti mana kata doktor tadi, satu agama yang sangat mudah. Agama yang mudah. Dia kata kalau mudah, Ustaz, tak payahlah sembahyang, kata dia. Maksud mudah di sini bukan tak payah sembahyang.
Bukan tak payah buat ibadat. Kita sebagai orang Islam, kita mesti ada tanda. Tanda sebagai orang Islam. Apakah tanda sebagai seorang Islam? Tandanya ialah beribadah. Maka di dalam Islam ini Allah Ta'ala menyediakan berbagai-bagai kemudahan untuk kita beribadat. Kedua, dalam agama kita Allah Ta'ala memberikan kepada kita berbagai-bagai peluang yang sangat memudahkan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Tuhan yang memudahkan banyak benda. Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu sesuatu yang mudah daripada Al-Quran. Kemudian Nabi pula pesan kepada kita, yassiru wala tu'assiru. Tolonglah mudahkan, jangan menyusahkan. Kenapa kita jadi susah? Kita jadi susah sebab kita tak faham. Yang kedua, kita jadi susah sebab kita yang memilih jalan susah. Perkahwinan dalam Islam adalah satu benda yang mudah, tapi kita pilih jalan yang susah. Nak buat bunga telur saja 4 bulan je. Sampai naik buasir buat bunga telur saja. Akhirnya perkahwinan jadi susah. Semayang itu benda yang senang, tetapi manusia kadang-kadang menyusahkan. Menyusahkan. Ada orang perempuan tanya pada saya, Ustaz, kenapa kami orang perempuan bila nak semayang telekung? Asal telekung semayang. Orang lelaki tak ada pun telekung, kata dia. Bayangkan kalau lelaki pun pakai telekung, ya Allah, udahlah janggut misai telekung. Tengok tu imam Allahu Akbar dengan misai dia, lari orang tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, masalahnya sekarang ialah kita yang menyusahkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Muddathir, liman sya'a minkum ay yata'akhir aw yataqaddam. Siapa-siapa di kalangan kamu nak memilih yata'akhir, yataqaddama, kamu nak memilih untuk terus melakukan ibadah ataupun kamu mengundur ke belakang untuk meninggalkan ibadah. Sekarang ini tuan-tuan, kita berada dalam rezeki yang sangat baik. Kita bekerja di mana-mana jabatan, kita bekerja sebagai penjawat awam, kita telah berada pada landasan yang sangat betul. Kenapa kita perlu menyusahkan diri kita dengan mengambil sesuatu benda yang haram? Bila kita melakukan sesuatu yang haram, maka dia akan jadi susah. Kenapa kita jadi susah? Sebab kita buat benda yang haram. Bila kita tengok, bila kita buat benda yang haram, maka jadi susah. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak buat benda yang haram, saya jadi susah, Ustaz. Duit tak cukup, makan tak cukup. Sebab itu saya buat benda yang haram, supaya saya jadi senang. Tidak. Senang hanya sedikit, susah akan banyak. Sebab itu kalau kita ditimpa kesusahan, sekarang kita diuji dengan sedikit kesusahan, tahanlah. Tahanlah, jangan buat benda haram. Jangan amalkan rasuah, jangan buat benda yang haram. Nanti susahnya sangat hebat. Ini nak menyanyi betul ni. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Biar susah sedikit asalkan kerana Tuhan dapat menghindarkan kita daripada kesusahan yang besar. Ingat tuan-tuan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannar aula bih. Setiap satu darah, setiap satu daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah yang lebih layak pada dia. Bukankah neraka itu ialah wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali? Maknanya kita menjadi susah sebab kitalah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Akhirnya kita menjadi susah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Ustaz Kazim punya suara vokal dia maintain macam minggu lepas juga. Baik, pada Datuk Latifah, wujudnya SPRM ini nak permudahkan. Betul Datuk kan? Betul. Sebab itu Datuk ada di sini. Tetapi ada orang menuduh bahawa adanya SPRM ini menyusahkan. Datuk jawab itu betul ke Datuk? Tak betul. Yang mana betulnya? Yang betulnya SPRM wujud untuk memudahkan terutamanya manusia supaya jangan melakukan perkara batil. Alhamdulillah. Jadi apa yang Datuk buat setakat ni Datuk? Okey, setakat Saya ini soalan tak rancang pun ni saya kena tanya dulu. okey. Setakat ni kalau kita tengok rasuah tu kan, Yeah. perkataan Arab. Kalau maknanya rasuah ada melibatkan perkara-perkara batil. Kalau bahasa Latin ni dia panggil corruptio. Corruptio ni maknanya buruk, sogok. Ini semuanya benda yang batil atau benda mungkar. Ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 menyebut, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu jalan batil. Jalan batil ini termasuklah rasuah.
Kemudiannya diperjelaskan dengan hadis. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, tempatnya di neraka. Datuk, saya nak tanya sikit, Datuk. Tanya. Datuk ada latar belakang ustazah ke, Datuk? Belajar agama tu ada latar belakang. Tapi bukan ustazah lah. Bukan. Kalau Datuk cakap sebiji macam ustazah, Datuk. Saya tabik lah orang SPRM boleh bawa ayat Quran, boleh bawa hadis. Saya tabik kedua-dua tangan saya, Datuk. Sambung lagi, Datuk. Okey. Itu berhubung dengan makna wala yasir wa tu'asir bitamin bil khair. Itu maknanya selalu menyekat dari segi kita punya perjalanan hidup kita. Kita pastikan dalam kita melunasi hidup kita, perjalanan menuju akhirat, pastikan Islam tu adalah agama yang mudah. Jangan kita menyusahkan. Sebabnya kita tahu yang menyusahkan manusia itu sendiri. Tetapi bila kita sebut mudah dan susah, ia merupakan satu relatif. Bergantung bagaimana individu menilainya. Saya bagi contoh di sini. Ya? Antara saya dengan Ustaz Kazim Al-Hafiz ni kan. Kalau ayat Quran, Ustaz Kazim tu mudah sangat. Saya tu payahlah sikit. Oi, tadi bukan main lagi, Datuk. Tapi kalau katakan undang-undang SPRM, terbaliklah. Saya mudah, Ustaz Kazim payah sikit kot. Begitulah keadaannya. Tapi walau bagaimanapun, Allah Ta'ala mengatakan ya, dalam surah Taha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Bermaksudnya kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad supaya engkau susah. Tidak sama sekali. Al-Quran itu sebenarnya untuk mempermudahkan. Di mana dalam Al-Quran boleh kita gunakan sebagai panduan. Dia juga boleh dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah manusia. Terutamanya bab rasuah. Rasuah ini kalau kita tidak dibendung dengan menggunakan iman, menggunakan takwa, nescaya agak sukar untuk kita bendung 100%. Sekian wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Datuk Latifah. Saya kena bagi title itu pada Datuk pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan mudah Ustaz Kazim, bukan. Ya, orang yang bukan mengaji agama ni boleh bercakap, apa orang kata, menyampaikan apa itu, membaca Quran dengan baik, hadis dengan baik. Ini satu kelebihan ada pada SPRM ini. Kekalkan kualiti ini. Saya yakin semakin lama orang akan sedar lagi nanti bahawa SPRM ini bukan saja tugas mereka berkualiti, orangnya juga berkualiti. Ustaz Kazim ngangguk aja nak jawab sikit, jawab. Tuan-tuan, itu namanya ustazah pilihan. Insya-Allah. Sebenarnya tuan-tuan, kita yang jadi susahkan diri kita. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi kamu. Sebaliknya kamulah yang menzalimi diri kamu sendiri. Apa yang berlaku kepada kita sekarang bermakna puncanya daripada apa yang kita buat dulu. Saya tengok iklan dalam TV tentang orang yang mengamalkan rasuah. Yang amalkan rasuah bila dia nak buka puasa, anak dia baca doa Allahumma barik lana fi pak dia tak makan. Menung. Ayah tak makan ke? Dia tengok lauk ayam itu duit rasuah. Air sirap duit rasuah. Lecikang duit rasuah. Dia menung je tuan-tuan. Isteri dia makan, anak dia makan. Tak lama lepas tu kena cukup pasal rasuah. Last sekali isterinya duduk di rumah, duduk peluk anak-anak dia. Tidak ada makan. Yang bapak duk pegang besi dalam penjara. Bro. Apa sebab masuk penjara? Dah tahu benda tu haram. Kenapa bikin, bro? Benda tu akan membawa kita ke arah kerosakan. Kenapa buat? Bukankah Allah dah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam lembah yang merosakkan kamu, yang membahayakan kamu. Maknanya kerosakan yang berlaku adalah berpunca daripada kerosakan diri kita sendiri. Ingat anak, ingat isteri kita, ingat mak bapak kita. Sebelum kita buat benda haram, ingat benda ini. Kesian dekat keluarga kita, kesian dekat isteri kita. Dan tolonglah kesian pada diri kita sendiri sebelum kita mengamalkan rasuah. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita ni tak tahan tengok duit selonggok, Ustaz. Itu yang payah. Itu kadang-kadang kepiah pun kata orang kata turun, Ustaz, dibuat tercabut. Apa pun kita akan bincang lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama kami selepas ini.
Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Badan Tun Razak Ceras Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan bersama-sama dengan JAKIM dan RTM. Kita sedang membicarakan tajuk pemudah yang menyusahkan. Ustaz Kazim, saya sebutkan tadi, ya, Islam ini mudah, yang haram jelas, yang halal pun jelas juga. Tetapi masalahnya sekarang ini berkaitan dengan rasuah ini, hukumannya berat, ya. Dan kita dah tahu, kalau Ustaz sebutkan tadi dalam penjara dengan jeriji besi dan sebagainya. Tetapi manusia tidak pernah serik. Dalam Islam lagi balasannya pemberi penerima dah tahu-tahu sajalah. Pasal apa manusia tidak pernah serik dan terus cari susah, Ustaz Kazim? Nabi SAW menyebut kepada kita tentang orang yang memberi dan mengamalkan rasuah ini, menerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi, orang yang menerima rasuah, tempatnya adalah dalam neraka. Neraka ni tuan-tuan bukan main-main. Sebab ada orang sebut, alah tak apa, neraka jahanam dia rosak, kata dia. Tak ada menyala api, kata dia. Dalam bak neraka bermain-main lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Ada doktor yang mati bermain-main. Dia pergi ziarah orang meninggal, dia pergi hantar ke kubur, kemudian dia balik, dia menyembang di kedai kopi sambil minum. Dia kata, udah mati kawan kita, udah meninggal seorang kawan kita. Habis kawan kita seorang. Seorang lagi sahabat kata, Din, jaga-jaga Din. Allah yarham tadi sebelah rumah kamu. Lepas ni silat-silat kamu pula. Din tadi jawab apa, tuan-tuan? Dia jawab, sebenarnya malaikat tu dah datang rumah aku dah. Aku kata kamu pergi cabut yang mat dulu. Yang aku ni kediam pun tak apa. Itu yang mat mati, kata dia. Dalam bab nak mati pun main-main, tuan-tuan. Ini bab neraka. Allah Ta'ala menyebut orang yang masuk neraka ni apa? La tubqi wa la tazar. Bila dibakar di dalam neraka, la tubqi. La tubqi maknanya tidak ada sisa. Tidak ada bekas. Kita bakar ubat nyamuk, ada abunya. Kita bakar sampah, ada abunya. Kita bakar kayu, ada arangnya. Bila kita bakar kertas, ada abunya. Manusia bila dibakar di dalam neraka, la tubqi, tidak ada sisa. Punya panasnya api neraka bila membakar manusia, tak ada bekas. Dia kata, Ustaz, tak ada bekas lagi, seronok. Sekali bakar aja habis. Relax lah, kata dia. Dengar sampai habis ayatnya. Wala tazar. Bila kamu dibakar, masuk dalam api, tidak ada bekas. Kemudian kamu tidak akan dibiarkan. Maknanya apa? Asal masuk, dibakar. Kemudian hidup balik, bakar balik, hidup balik, bakar balik, hidup balik, bakar balik. Selama mana, Ustaz? Hum fiha khalidun. Selama-lama di dalam neraka. Takkan RM10 punya pasal, takkan RM10,000 punya pasal, takkan RM9,000 punya pasal, takkan RM1,000,000 punya pasal rasuah yang kita nak pakai berapa banyak sangat dalam dunia menyebabkan kita duduk susah dalam neraka. Ada pula yang ambil rasuah, konon-kononnya duit tu halal, disimpannya dalam telekung. Pun ada juga, tuan. Macamlah semayang duit tu. Tak apa dah, ada hubung dalam telekung dah halal, kata dia. Tuan-tuan. Dia tidak ada, haram adalah haram. Jelas. Ini bukan duit kita. Ini bukan duit kita, ini hak orang lain. Dengan sebab kita mengamalkan rasuah, bangunan yang elok jadi retak. Dengan kita mengamalkan rasuah, jalan raya yang patutnya elok, akhirnya jadi berlubang. Dengan kita mengamalkan rasuah daripada orang yang layak mendapat, akhirnya diberi kepada orang yang tidak layak, yang akan menghasilkan satu musibah yang besar. Bukan kepada masyarakat, kepada negara, angkara daripada rasuah. Sebab itulah Nabi SAW meletakkan bahawa orang yang makan rasuah, orang yang menerima rasuah, tempatnya dalam neraka. Sebab jahatnya, kesannya, buruknya kepada masyarakat, hatta kepada negara. Kestabilan sebuah negara boleh rosak bila kita mengamalkan rasuah. Kerosakan akan berlaku di mana-mana bila rasuah berlaku. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita satu peringatan yang sangat kuat. Jangan ambil secara batil ayat yang Datuk bacakan tadi. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan jalan batil. Jawapannya akan merosakkan kita. Jadi tuan-tuan, bila kita nak menerima sesuatu benda, dia cakap, kadang-kadang dia memberikan alasan yang nak menghalalkan. Dia kata, Datuk, saya bukan minta, dia orang bagi. Saya tak minta, dia orang bagi. Saya ambil lah.
Bukan saya minta pun, dia orang bagi. Apa pula? Relax lah bro, kata dia. Ini bukan bro, ini bro nama dia tuan-tuan. Kita tak nak jadi macam itu. Kita nak pendapatan kita bersih. Bila pendapatan kita bersih, datanglah satu benda, datanglah satu perkara yang sangat penting. Nama dia barakah. Barakah inilah yang kita cari. Tetapi barakah tidak akan sampai kalau rumah haram, kereta haram, duit haram, beras haram, roti haram. Semuanya akan jadi hilang barakah. Wallahu a'lam. Terima kasih Tak Kazim. Maknanya wujudnya SPRM ini untuk menyelamatkan manusia daripada masuk neraka, Ustaz tak? Bukan selamatkan di sini aja, di akhirat sampai. Silap saya tanya Ustaz, tanya Datuk Ustazah kita. Patut tanya Datuk, betul tak Datuk? Wujudnya SPRM ini untuk menyelamatkan manusia daripada terjerumus ke dalam neraka, betul, Datuk tak? betul, Musi. Jadi saya dengar Datuk pernah congki orang yang makan duit rasuah ni, mulut dia suruh muntahkan balik, betul tak? Betul tu. Macam mana Datuk buat tu? Bila ini berlaku dalam kita menjalankan siasatan, apabila kita meletakkan satu kes di bawah siasatan yang kita menjalankan kes perangkap, kita sudah pun menyediakan wang perangkap. Dalam proses tersebut kita dapati orang yang menjadi kita punya orang kena tuduh, dia maknanya apabila dia didapati diperkenalkan oleh pegawai SPRM, ini SPRM, dia terus telan duit tu. Telan duit? Telan duit tu. Jadi kita dengan alat yang kemajuan yang moden, kita gunakan alat kimia supaya dia muntah dan kita dapati memang itu ialah duit perangkap. Berapa banyak Datuk telannya? Tak banyak pun, kiranya tersedaklah dia, tersangkutlah, terbahak-bahaklah bila mengeluarkan tu. Itu keadaannya. Dan segi natijah perbuatan tersebut kita tengok kan. Salah satu dari segi dia punya biochemistry, dia merosakkan dia punya proses usus. Dia terpaksa terima kimia tu bagi kita untuk mengeluarkan wang tu. Ada juga kes Tuan Musi di mana berlaku dalam tandas. Apabila disedari pegawai SPRM berada di kawasan tersebut, dia terus flushkan duit tu dalam tandas. Itu pun kita boleh dapat ambil juga. Datuk cari macam mana? Adalah cara tu, rahsia lah tu. Datuk, saya tanyakan apa? Susahnya kerja SPRM nak menyelamatkan manusia. Tetapi orang terus melihat SPRM ni dengan pandangan yang negatif dia, tak pasal apa. Tak maaf, malam ini tuju banyak kepada Ustazah Datuk kita ni. Sebab title dia tu. Okey, begini sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Masih manusia menyalahkan SPRM. Pertamanya, apabila seseorang memberi maklumat, dia akan dibuka satu file. Maknanya satu kes. Tapi kes itu tidak melayakkan dibawa ke mahkamah sekiranya kita tidak cukup keterangan. Apa yang selalu orang ramai fikir, kes tu mesti bawa ke mahkamah. Sedangkan kita membuktikan kes, kita perlu ada maklumat, keterangan yang mantap supaya apa-apa keterangan tersebut boleh dan diterima pakai di mahkamah. Selalunya orang ramai masih dia kata, okey ni kes ada. Satu kes tidak menjamin kes itu boleh dibawa ke mahkamah. Itu yang perlu kita sama-sama kena hayati dia, fahami dan terus kita laksanakan. Kalau katakan nak memberi maklumat kepada SPRM, mesti maklumat yang berkualiti. Dia tak boleh maklumat macam maklumat kaki lima ataupun kita panggil maklumat tiang list ni, tiang pos saja, tak boleh. Dia mesti maklumat tu ada siapanya, ada pelaku rasuah, apa benda berlaku, di mana tempat, apakah dokumen sokongan yang perlu ada untuk menguatkan kita menjalankan kerja siasatan. Patutnya Datuk ya, kita ni memudahkan SPRM buat kerja. Ya, bukan sepatutnya menambah begitu. Lagi. Sepatutnya begitu. Datuk, ada satu Facebook saya nak bacakan sikit Datuk. Daripada Zrin Ambi, dia kata Assalamualaikum. Ustaz dan warga Forum Perdana Waalaikumsalam. Apa bezanya antara rasuah, hadiah, sagu hati dan ganjaran? Datuk terang Datuk, saya pun pening kepala tengok banyak-banyak ni. Okay, Datuk tengok apa beza. Okey, bila kita sebut rasuah, kalau dari segi undang-undangnya, dia mengatakan apabila seseorang membuat keputusan, gunakan jawatan resmi dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan niat jahat, ya, untuk kepentingan peribadi, di mana perbuatan tersebut menyalahi undang-undang dan peraturan berkuat kuasa. Itu dari segi undang-undang. Tapi dari segi contohnya hadiah dan rasuah, apabila satu pemberian tersebut melibatkan pemberi penerima, ada kaitan resmi, ada urusan resmi antara keduanya, pemberian tersebut ialah rasuah. Kalau tak ada kaitan resmi, dia tidak dianggap rasuah. Baik, Datuk, saya nak baca satu Datuk daripada Daus
Daus apa benda, MAFMH, bunyi apa saya tak tahu. Apa tu kan, apa tu? Salam Ustaz Ridwan T semak gila. Mana dia tak tahu baca hak tu. Ini bawah soalan dia. Dia kata macam mana kita nak sedarkan betul-betul penerima dan pemberi rasuah, sebab teman tengok rasuah semakin menjadi-jadi akibat rasuah banyak. Masyarakat Islam kita rosak akidah, seperti wujudnya kedai-kedai permainan judi, sedangkan kedai itu terang-terang tidak menjelesin dan dibuka di tengah-tengah pekan. Dia minta saya bacakan hihihihi. Jangan dia buat letak between dan tak nak baca tu. Apa tu nak apa tu. Dah tu. Dah tu. Ataupun kita berehat dulu. Kita berehat dulu. Okey Datuk. Kalau Datuk nak jawab tentang itu Datuk. Hihi itu kan. Okey macam ni. Bila kata tumbuhnya sesuatu kegiatan maksiat tadi seperti judi haram, berlakunya contohnya ketidakpatuhan kepada undang-undang. Keduanya disebabkan enforcement yang tidak kuat, tidak mantap. Itu sebabnya. Bila keadaan itu berlaku, ada pemberi, ada penerima. Bila ada kedua-duanya tu, it takes two to tango lah kata. Tapi sekarang ni insya-Allah, dalam kita menjalankan kerja-kerja pencegahan rasuah, dulunya apabila sebut rasuah, dia katanya pegawai kerajaan. Kerajaan terima rasuah. Tapi satu pihak lagi yang memberi, dia kata tak bersalah. Sedangkan dalam undang-undang dia mengatakan pemberi penerima rasuah dua-dua bersalah. Begitu juga dengan hadis tadi. Ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Orang memberi rasuah, penerima rasuah melakukan dosa besar. Maknanya dia selalu pihak tu, kita selalu mengatakan pegawai kerajaan yang menyolok tu, yang nyogok tu, itu tak dipersalahkan. Kena sama-sama fikirkanlah. Jadi macam mana kita nak cari yang menjolok dan Datuk, menyolok dan menyogok? Macam mana tu Datuk dalam hal ini? Tak. Rasuah ni kalau tidak ada yang memberi, payah ada orang nak menerima Datuk tak? Dan itulah culprit yang kita nak cari itu Datuk. Itulah yang bagi Tuan Pengurusi, Sedang hadirin, dalam pemberi penerima, salah satu pendekatan yang kita guna pendidikan. Pendidikan ni dia kalau boleh kita perlu mertabatkan pendidikan tu di tahap kanak-kanak lagi. Contohnya peringkat kindergarten. Contohnya kita ajar anak-anak, jangan ambil hak orang, pukul sikit tangan. Sekarang ni bab mendidik anak-anak, bila nak sekolah menengah, sekolah ni nak jentik sikit pun mak bapak datang serang cikgu. Ini something yang perlu kita lihat balik. Lihat mana pendidikan kena bermula dari rumah. Dan kalau kita ikut sebenarnya pendidikan tu semasa kandungan ibu tu lagi dah perlu dididik. Tapi apabila lahir seorang anak Adam tu, yang mencorakkannya ialah ibu bapa, sama nak jadi Majusi ke Nasrani ataupun Islam. Mak bapak balik terpikul. Tapi selalunya mak bapak ni dia pandang itu mana tugas sekolah. Tu patut kita renung-renungkanlah. Baik Datuk. Kita akan panjangkan lagi bicara kita Datuk. Kita berat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Bandar Tun Razak Ceras Kuala Lumpur. Kita sedang membicarakan tajuk pemudah yang menyusahkan, Forum Anjuran SPRM Kuala Lumpur dan DBKL dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, tadi kita dah dengar dah Ustaz Kazim cakap, Datuk Latifah cakap. Kita nak dengar pula pandangan penonton yang begitu ramai yang ada di Dewan pada malam ini. Saya tengok dah bersedia di sana. Saya silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana tu? Saya Hamzah bin Ibrahim. Kerja kat mana? Daripada Putrajaya. Kerja dengan kerajaan ke swasta? Ya, Tuan Pengerusi. Kerja dengan kerajaan? Dengan kerajaan di Putrajaya. Pernah ke ambil apa tu ni? Sebab marah kat rasuah tu. Pernah orang tawarkan benda ni? Pernah. Ambil ke tidak? Tetapi saya menolak. Alhamdulillah. Kerana saya tahu perkara itu salah dan berdosa di sisi Islam. Alhamdulillah. Suami siapalah yang bertuahnya tu? Ya, sila. Apa tu? Silakan. Profesor, ya. Saya ada soalan nak bertanya. Ramai orang tahu perbuatan rasuah itu
salah dan berdosa. Ya. Dan SPRM dewasa ini menjalankan kempen-kempen untuk memerangi dan mencegah rasuah. Tetapi masih ada lagi pihak-pihak tertentu, sama ada individu ataupun mana-mana pihak yang memberi atau menerima wang rasuah ataupun apa-apa imbuhan yang berkaitan dengan rasuah. Kenapa berlaku begitu ni, Tuan Pengerusi? Baik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Latifah. Kalau ramai pegawai kerajaan yang begitu berintegriti ni, Allah, seronok SPRM, tak ada kerja dia goyang kaki je kan. Apa tu? Sebab tak ada orang ambil rasuah ni. Betul tak Datuk? Silakan. Betul. Kenapa lagi orang masih melakukan rasuah? Saya ingin bawa sedikit kajian ya, yang dijalankan oleh SPRM dengan kerjasama UKM ya, di mana kajian tersebut di atas tajuk kenapa rakyat Malaysia melakukan rasuah. 3 faktor yang menyumbang. Pertamanya dia kata tak ada iman. Yang keduanya daripada dapatan kajian itu mengatakan kurangnya penyeliaan daripada pihak atasan. Ketiganya sebab sistem dan prosedur jabatan tersebut longgar yang boleh membuka peluang dan ruang kepada pegawai yang tak berintegriti sapu rasuah. Ini 3 faktor. Dia tak sebut dari segi duit sikit, tidak. Jadi daripada kajian tersebut, hakikatnya kita dapati bila ada pemberi, ada penerima. Bila ada memberi, ada menerima. Kenapa berlaku keadaan tersebut? Pertamanya sebab yang saya kata tadi, 3 faktor tadi. Keduanya manusia sendiri. Kita tengok. Pertama, tak adanya lemah iman manusia. Faktor manusia. Keduanya kurangnya penyeliaan juga manusia. Kenapa manusia masih lagi lemah iman? Kenapa manusia boleh melakukan perkara mungkar? Dah tahu dah, mungkar melakukan dosa Allah dicampak di api neraka. Tapi manusia melakukan. Kita balik kepada naluri manusia ni. Ya? Kita semua ada nafsu. Nafsu ni yang jahat ni. Tapi kita perlu juga nafsu yang untuk nafsu makan. Kan? Nafsu ni ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Mungkin Ustaz Kazim boleh betulkan nanti. Bila nafsu baik tu, nafsu untuk batin. Kalau tak ada nafsu batin, tak adalah meneruskan kelangsungan umat Muhammad, kan? Itu nafsu yang baik. Ataupun nafsu makan. Kalau tak nak makan, kurus kering, mati mereka. Tapi yang nafsu yang disogok oleh syaitan, suka membuatkan perkara-perkara mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa, berzina, berjudi. Ini bab nafsu. Kita tahu nafsu ni sebelum disumbat masuk kepada manusia, dah berapa kali direjam. Tapi masih lagi nafsu tu begitu sombong. Kenapa perlunya didik nafsu? Kalau kita kembali balik kepada Imam Ghazali, dia telah menggariskan dalam bukunya yang disebut sebagai Pencerahan Dalaman. Dalam kita mendidik nafsu ni ada 6 tahap. Pertama sekali dia kata, apa nak didik nafsu? Kita bermula dengan kena muhasabah diri. Perlu muhasabah diri, terutama ni kena timbangkan. Hari ini kita buat baik berapa, buat jahat berapa. Kalau kita tahu buat jahat, kita kena cela hidup kita. Cela diri kita. Keduanya, selepas kita cela, masih nak buat, kena hukum diri kita. Tapi hukum tu takkan kita nak beritahu ke orang. Kita lunaskan, kita macam kifarahkan diri kita sendiri, membuat kepada kebajikan. Itu salah satunya juga. Dan apabila tahap kita sampai itu, kita mesti berjuang dan berjihad lawan nafsu ni. Supaya nafsu yang tanda nafsu amarah tadi, jadikan nafsu mutmainnah. Nak mendidik nafsu. Apabila kita kita berjihad nafsu, kita kena aku janji dengan Tuhan. Aku janji dengan Tuhan mengatakan aku tak akan buat lagi benda-benda mungkar. Selepas kita ada tahap begitu, kita akan pergi kepada satu tahap mana kita mendekati diri dengan Allah. Bila kita dekati dengan Allah, syaitan tak berani hampir dengan kita dah. Itu mana tahap nafsu. Dalam orang melakukan rasuah begitu juga. Nafsunya hidup berlomba-lomba. Tamak haloba. Itu kita takut. Bila dia didorong dengan tamak haloba, melintang lalu melintang, padahal tak peduli. Hak aku. Hak aku tetap hak aku. Itu yang bahayanya. Rasuah ni mengambil hak orang. Itu yang bahaya. Bila ambil hak orang, terutama saya bawa satu kisah. Ya, contoh di zaman Rasulullah, para sahabat pergi makan kenduri. Salah seorang sahabat tu tersangkut makanan di gigi, dia ambil congkil daripada dinding tuan rumah tu tanpa izin dan congkil gigi. Itu pun dipersoalkan oleh Allah Taala. Apatah lagi dia ambil rasuah berjuta-juta ni. Wallahu a'lam.
Oh, terima kasih Datuk. Datuk pernah congkil gigi Datuk? Orang yang pernah buat? Oh, tak ada. Dah, ni kena buat juga Datuk. Dah apa tu? Dah, saya bila Datuk sebut begitu nak telitinya Islam. Ya, Telitinya. Dan ini yang perlu, dengan sebab itu Islam ni kalau diamalkan betul-betul berintegriti, memang kita boleh hapuskan rasuah ni. Sebab kita begitu detail. Baik. Itu dah kita dengar yang penonton pertama. Yang kedua pula pada malam ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, nama saya Sayyidah Fatimah binti Masnan. Dari mana? Daripada Universiti Malaya. Universiti Malaya. Ya. Ambil kos apa? Kejuruteraan alam sekitar. Alhamdulillah. Tahu tak rasuah ni macam mana hebat buruknya? Tahu? InsyaAllah tahulah. Pernah bagi kat orang? Tak. Alhamdulillah. Kalau anak-anak muda ada perangai bini sejuk, hati kita orang tua kat atas ni. Allah, macam tua sangat pula. Apa tu? Silakan. Okey, daripada kecil saya telah diajar dan faham hingga sekarang bahawa agama Islam itu merupakan agama yang indah dan mudah untuk difahami dan mudah untuk diamalkan. Okey, apa yang saya lihat sekarang ini masih banyak gejala sosial dan keruntuhan akhlak oleh masyarakat Islam itu sendiri. Jadi persoalannya di sini adalah mengapakah masih ramai umat Islam yang cenderung untuk melakukan melakukan kemungkaran, iaitu lebih mengejar keseronokan duniawi daripada mengejar kebahagiaan di akhirat yang lebih hakiki. Itu saja. Baik, terima kasih. Dengan penuh confident dia tanya soalannya tu. Beruntunglah timbalan Net Chancellor yang ada di Dewan pada malam ini. Ustaz Kazim, sila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni masuk Islam dalam satu peperangan, maka dia masuk Islam. Dan dia menjadi sahabat Nabi yang paling banyak mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menjadi governor. Abu Hurairah menjadi governor. Di zaman Rasulullah, dia adalah sahabat Nabi yang jadi ketua kepada pelajar-pelajar yang mengikut pengajian Nabi di Masjid Nabawi. Orangnya miskin. Pakaiannya dibuat daripada kulit kambing. Tuan-tuan jangan faham pula kulit kambing itu mahal. Zaman dulu kulit kambing itu biasa. Yang mahalnya kain cotton. Zaman Rasulullah dia pakai kulit kambing yang bertampung-tampung. Tetapi bila di zaman Sayyidina Umar dia menjadi khalifah, dia menjadi governor, Abu Hurairah memakai jubah daripada kain cotton. Dia mengajar, dia menangis. Dia lap air mata dia dengan kain dia. Bila dia lap dengan kain dia, dia kata, wahai sahabat-sahabatku, di zaman kami dulu, kami memakai kain daripada kulit kambing. Tetapi zaman aku sekarang memakai kain cotton. Menangis dia, tuan-tuan. Bila cerita dia pakai kain cotton, dengar kepada pengetahuan Umar Al-Khattab yang jadi khalifah. Umar Al-Khattab menubuhkan badan pencegah rasuah yang pertama, menyiasat daripada mana Abu Hurairah dapat wang membeli kain cotton. Bayang tuan-tuan. Seorang governor pakai kain cotton disiasat daripada mana dapat wang. Gaji kamu banyak mana? Keluarga kamu banyak mana? Kain cotton adalah kain yang mahal masa itu. Disiasat tuan-tuan. Yang mula-mula menubuhkan badan pencegah rasuah, BPR. Bukan BPR keunggulan cinta. Itu bukan. Inilah, ini badan pencegah rasuah dulu ni tadi. Yang mula-mula menyiasat rasuah, ialah dia. Bila disiasat, apa pekerjaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rupa-rupanya tuan-tuan, di samping dia bekerja sebagai governor, dia mengambil kayu dan menjual kayu api di pasar. Lebihan untung jual kayu api itulah yang dia buat, yang dia beli kain cotton. Akhirnya dia dibebaskan. Bila Umar Al-Khattab meninggal, naik Uthman Ibn Affan. Dilantik dan disambung kontrak dia. Abu Hurairah kata, aku tak nak dah jadi. Kalau aku disoal oleh Umar Al-Khattab, aku takut. Bagaimana pula kalau aku disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia terus nak melakukan maksiat? Kerana mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawapan dia. Tidak ada perasaan ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Tiba-tiba Ustaz Kazim menyanyi, terkejut saya tadi Ustaz. Apa pun Ustaz tetap maintain Ustaz. Kepada Datuk Latifah, ni seorang dalam Facebook yang saya baca daripada Ni Azan, dia hantar 2 kali post ini. Dia kata, saya nak bertanya, adakah undang-undang yang digunakan oleh SPRM ini adil kepada perasuah kecil dan perasuah besar? Apakah Quran dan hadis dijadikan rujukan untuk undang-undang tersebut? Mohon jawab.
Datuk, ambil Datuk. Saya rasa undang-undang kita ni cukup baik dah. Berbanding dengan undang-undang lain. Datuk kata hukum tembak sampai mati. Datuk betul ya, Datuk? Ya, betul. Datuk sambung tengok. Okey, undang-undang kita mengatakan mana-mana orang. Dia tak sebut orang kecil, dia tak sebut orang besar. Mana-mana orang apabila menggunakan jawatan resminya melakukan suatu atau tidak melakukan suatu ada kepentingan peribadi. Itu dah cukup. Dan perbuatan sebut maknanya melanggar undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Itu dah kira rasuah. Tak adalah kata-kata ikan kecil, ikan besar, tak ada. Dia bergantung kepada keterangan yang kita ada. Baik, Datuk. Kita akan panjangkan bicara wara kita, Datuk. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita harapkan penonton di rumah kita, ya, jangan alihkan siaran TV ini. Ya, teruskan bersama kami dengan anak-anak berada di depan kaca TV menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Kita jumpa selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam atas tajuk Pemudah yang Menyusahkan secara langsung daripada Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Badan Tun Razak Ceras Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur dan DBKL dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, saya nak baca satu lagi Facebook daripada Saiful Azri. Dia minta baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasuah sana, rasuah sini. Kebanyakannya dilaku secara diam-diam. Tetapi bagaimana jika menuduh orang melakukan rasuah padahal dia tidak? Maka jatuh pula fitnah. Minta Ustaz Kazim yang kacak. Malam ini memberi jawapan. Terima kasih Ustaz. Ustaz Kazim yang kacak tu pun kira rasuah tu. Sebab tu soalan yang dibaca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang yang Nabi pesan, la tahasadu. Jangan kamu hasad. Kita ni kadang-kadang cepat sangat nak mengatakan dia rasuah, dia tu rasuah. Kalau betul kamu ada bukti, kalau betul kita ada bukti, kan ada SPRM. Inilah guna dia. Ini bercakap dalam blog, bercakap dalam internet, bercakap dalam ni, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Bercakap tentang fitnah, bercakap tentang rasuah, menuduh orang. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah ini lebih bahaya besarnya daripada membunuh. Ya, sebab kadang-kadang fitnah ni tuan-tuan, dia tak buat. Tapi bila kita duk cakap, menyembang di sana, berbuat di sini, kita kata dia rasuah, bila itu dilontarkan setiap hari kepada setiap orang, lama-lama benda yang tak betul, dia akan jadi betul. Orang akan menganggap itu betul. Dan kita telah mempunyai hubungan dosa yang sangat besar dengan dia. Sebab kita dah menjatuhkan maruahnya. Kita menjatuhkan nama baiknya. Kita menjatuhkan air mukanya. Kita telah merosakkan kerjayanya. Kita telah merosakkan keluarganya. Sebab itu saya kata kewujudan SPRM sekarang ini adalah benda yang paling bagus untuk kita selesaikan masalah ini. Dan timbul pula bila kita buat laporan pada SPRM, tiba-tiba SPRM kata tidak sabit untuk didakwa. Maka ada pula orang kata, SPRM pun rasuah juga. Inilah yang dikatakan sebagai penyakit dalam hasad. Ia tidak ada kepercayaan, tidak ada langsung. Dia menganggap dia saja yang betul. Orang lain semua salah. Cubalah kita ubah. Ya, kita beranggapan bahawa pandang baik. Bila kita dah serahkan kepada pihak SPRM untuk selesaikan masalah ini. Seperti mana Datuk katakan tadi, tidak ada istilah ikan jeruk, ikan bilis dan sebagainya. Segala ikan kena. Tapi bila mentaliti seseorang itu telah hasad, mentalitinya telah buruk, maka dia akan memandang buruk. Dia nak supaya orang mengikut apa yang berada dalam diri dia. Ini salah tuan-tuan. Kita bercakap pada yang hak. Qaulul ma'ruf, qulil haq. Bercakap yang baik dan bercakap yang benar. Kalau benar adalah benar, kalau salah adalah salah. Dia tak kira siapa pun. Ustaz Kazim, orang macam ni macam mana kita nak ubatkan dia, Ustaz? Tak, supaya jangan membuat tuduhan sembrono ni, bukan? Yeah. Penat-penat orang buat kerja sampai tengah malam, tak tidur sampai ke pagi. Sedap aja cakap bro, macam mana? Kita bakar je. Allahuakbar. Jangan bakar pula tangkap polis kan. Itu iklan je tu. Baik. Saya balik pada Datuk Latifah ini. Ada ini dia post 2 kali ni daripada seorang budak lagi ni. Daripada Gul Ikan Noti. Saya susah nak eja nama dia. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya satu soalan.
bagaimana kalau ada seorang hamba Allah ni terpaksa menerima rasuah kerana diugut dan boleh membahayakan dirinya jika tidak menerima, takut dibunuh ataupun membahayakan keluarganya. Saya harap persoalan ini boleh dijawab. Datuk, sila jawab, Datuk. Adakah kita boleh terima rasuah dalam keadaan pada masa-masa kita diugut, Datuk? Terima kasih Tuan Mengusi. Kalau dalam situasi begitu, dalam kes kita pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-dua bersalah. Atau dua-dua masuk neraka. Dua-dua melakukan dosa besar. Tapi keadaan terdesak begitu, dalam kes itu, orang yang telah diugut untuk terima, selepas itu dia pegang duit itu, datang kepada SPRM, buat laporan. Kami mengatakan orang berkenaan cuba menawarkan rasuah ataupun menyogok rasuah. Kesalahan dia sama macam orang terima rasuah juga. Itulah masa sekarang ni SPRM kita telah menjalankan kempen besar-besaran menangkap pemberi rasuah. Dan kita patut wawarkan pada semua pada malam ni di Dewan ni dan juga pada semua penduduk yang mendengar ataupun penonton-penonton, melakukan rasuah termasuk juga orang yang menyogok ataupun memberi rasuah, bukan orang yang menerima sahaja. Undang-undang dah jelas berhubung dengan perkara tersebut. Datuk, kaki tangan SPRM ada berapa ramai seluruh negara, Datuk? Setakat ini pegawai SPRM campur dengan guna sama lebih kurang 4,000 lebih sahaja. 4,000. Penduduk negara kita ada 27 hampir 28 juta. 28 juta, Datuk, ya. Tak, kalaulah kita tidak bantu sama, Datuk, tak? Bagaimana kita nak bertajuk kita permudah yang menyusahkan ini? Kita nak memudahkan kerja kita, Datuk. Pertama sekali, apabila kita berhadapan dengan kes rasuah, kenalah kita merapatkan diri ataupun berkawan dengan SPRM. Daripada situ kita menyebarluaskan mesej inti rasuah, kita mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah, bagaimana cara membuat laporan kepada SPRM, apa itu rasuah, kita beri pendedahan melalui media interaktif, media elektronik, media cetak, bagaimana bentuk. Kita ada billboard semua. Tapi masalahnya sekarang ni, perbuatan rasuah itu melibatkan pemberi penerima. Dalam kes rasuah, pemberi penerima merupakan rakan sejenayah. Orang beri dapat projek ataupun orang yang terima tu dia dapat rasuah. Bila kedua-duanya melakukan satu benda yang sama, sama untung, jadi rasuah tu tidak ditampilkan hadapan. Dan berdasarkan kajian, satu aduan yang dibuat kepada pihak berkuasa dari segi enforcement rasuah, 10 lagi yang tersembunyi, yang tak nak tampil ke hadapan kerana berkeadaan tersebutlah. Pemberi dengan penerima dua-dua kau tim lah. You garu belakang I garu belakang you. Jadi dua-dua buat apa, nak susah diri. Kita tiam-tiam sajalah dia kata. Tapi natijahnya, corruption tetap berlaku. Tapi masalah sekarang ni, dalam proses kita nak mendidik sekarang ni, kita SPRM juga kita adakan satu bahagian yang tu dia macam mengendap-ngendap ni. Bila mengendap ni, terutamanya kita kalau adanya dokumen tu kita gunakan orang untuk tampilkan dokumen, insya-Allah kita boleh. Kita akan cuba. Saya tak boleh bayangkan kerja Datuk ni sampai mengendap-ngendap ni. Itu yang bahasa mudahlah mengendap. Datuk, teruknya kerja ini. Dan kalau kita tidak menghormati profesion ni, Ustaz Kazim, akhir sekali Ustaz Kazim sini. Dia kata, salam Ustaz, apa amalan-amalan yang boleh dilakukan supaya pendinding, supaya takut kepada melakukan kemungkaran seperti rasuah ni. Ustaz, ada amalan tak bukan? Supaya kita nampak duit tu selonggok tu bukan? Ini duit haram, jangan ambil, jangan telan. Sebab dia jadi darah daging, Ustaz Kazim. Kita kadang-kadang kalau orang bagi rasuah RM10, kita kata haram. Mat, bro, RM10 bro. Haram. Kamu jangan main dengan aku. Bro, RM10,000. Tak apa. Itu masalah dia. Bila kecil, haram. Bila besar, halal pula. Ini masalah dia. Jadi, kita kena faham. Dalam kehidupan kita dalam seharian, dia ada 4 cubaan. Pertama, cubaan daripada dunia. Kedua, cubaan daripada manusia. Ketiga, cubaan daripada iblis. Yang keempatnya, cubaan daripada hawa nafsu. Jadi, dia datang daripada diri kita sendiri. Kalau orang sogok 1 juta pun, kalau kita tak nak, apa nak buat? Macam ada anggota polis di Pahang. 2 orang anggota polis yang disogokkan hampir 1 juta. Gaji dia nak dapat 1 juta bila, tuan-tuan? Dah beruban, dah botak, dapat 1 juta agama. Tak dapat kot. Tapi masih disogokkan dengan orang yang nak bagi syabu misalnya. Hampir 1 juta, kedua-dua anggota polis ini menolak. Ini yang dikatakan iman tadi. Kita lawan mujahadatun nafs. Kita ingat bahawa ini yang keduanya, kita kena ingat bahawa rasuah adalah benda jijik. Rasuah adalah benda kotor, benda najis. Bila kita menggambarkan rasuah itu benda mewah,
Rasuah itu benda yang menyeronokkan, maka manusia akan mengejarnya. Sebab itu istilah maksiat, istilah benda haram, istilah benda mungkar, kita ubahkan dan kita anggap bahawa dia kotor, dia kotor, dia kotor. Dia tak elok, dia tak elok, tak elok. Daripada kecil, kita sebagai mak bapak, didik anak-anak kita, jangan rasuahkan. Kadang-kadang nak semayang rasuah, nak puasa rasuah, nak pergi sekolah pun rasuah. Nanti mama belikan Angry Bird. Baru pergi sekolah, tak beli bird tu pun angry dekat dia. Cuba kita ubah tuan-tuan, melakukan sesuatu dengan penuh integritinya. Dan yang ketiga tuan-tuan, rasuah ini jahatnya macam mencuri. Curi hati tak apa doktor. Yang tu disuruh mencuri hati doktor. Tak apa mencuri hati isteri. Tak apa. Curi, curi, curi. Curi hatiku. Cuma, cuma, cuma. Nun jauh selalu. Yang salah, curi harta orang. Yang salah, yang akan dihisap ialah mencuri harta kerajaan, harta rakyat. Yang ni yang akan dihisap di hari kiamat. Dan hisapnya tuan-tuan tidak tertanggung oleh badan. Sebab itulah 4 benda ini sama-sama kita faham. Dia sangat berbahaya kepada kita. Pertama, jaga-jaga tentang dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Yang kedua, jangan mengikut manusia. Dia kata, ustaz, manusia orang tu ambil rasuah lepas elok je. Orang tu senang je. Kalau abang tak ambil abang, dia pun ambil abang. Kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Ini manusia. Yang ketiganya ialah syaitan yang sentiasa menghasut kita. Dan yang keempatnya ialah nafsu. Kontrol nafsu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Kazim. Dan saya kira Ustaz, pendidikan kita hari ini perlu tanamkan bahawa rasuah ini lebih jijik daripada balik bayar. Balik bayar bunyinya khinzir, ya. Kalau apa tu dah, saya rasa pendidikan kita begitu berjaya. Tengok aja menatang ni, balik bayar ni, tengok muka pun tak mau. Nak kita tengok. Hebatnya kita tanamkan jijiknya apa menatang balik bayar ni. Betul. Tetapi kenapalah esok lain kali ya, kalau saya nak bagi rasuah ni, kita bagi 2 ketul. Satu seketul balik bayar, tengok seketul ini kan. Tengok dia ambil yang mana pula lepas itu. Ya, kadang-kadang kita perlu tukar juga supaya kita berjaya dapat tanamkan jijiknya itu lebih teruk daripada balik bayar ini. Cukuplah Ustaz nak cakap benda ni letih dah. Ya, kita harapkan masyarakat penonton dapat ambil iktibar daripada perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz Kazim, terima kasih Datuk Latifah, dan jangan lupa ya, pada minggu depan secara langsung minggu depan Khamis malam Jumaat 29 bulan Mac daripada Masjid Sultan Al-Mizan Putrajaya dengan tajuk pesantren tu apa dia, tunggulah malam Jumaat minggu depan. Tak kuasa saya nak bercakap pada malam ini. Akhirnya terima kasih kepada SPRM Kuala Lumpur di BKL kerana sudi menganjurkan forum yang begitu baik pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada apa yang telah dibincangkan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.